Allah ya mujib ya wahab. Kita mohon kepada Allah semoga menganugerahkan kesembuhan dan penawarnya kepada mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dengan rahmatnya. Hanya Allah dapat menyembuhkan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Syafakallah syifaan ajilan untuk Wan Aisyah anda, Ustazah Hanisun binti Mat Hanifah, Hajah Hanizah Mat Hanifah, Muhammad Syahid Katmin, Samsi Azlan Ahmad, Maimunah Muhammad Hashim, Awadahnia Muhammad Aziz, Rosnani Muhammad, Zainal Abidin Mat Sabudin, Nur Ashikin Lajiz Elayus Aziz, Latifah binti Husin, Sharifah Faida binti Syed Ahmad, Zahra Husin, Muhammad Faiz Muhsin, Roslinda Muhammad Yusuf, Muhammad Saiful Karimi Mat Yusuf, Rosilawati Syarif, Roslinda Abdul Razak, Siti Nur Zalizawati Amran, Nur Nasnina Abu Nasir, Khairul Bariyah binti Harun, Ismail bin Muhammad Yunus, Najahah binti Abdul Rahman, Jaruhaiza binti Ahmad, Sufyan binti Ahmad, Siti Hawa binti Abdul Rahman, Azihan bin Maksaman, Fazilah binti Muhammad, Hanisah binti Husin, Muhammad Ilham Danish bin Muhammad, Nurul Asilah Muhammad Yusuf, Samir Husaini Muhammad Yusuf, Sazwani Husaini Muhammad Yusuf, Muhammad Azri Husaini, Muhammad Yusuf bin Haji Umar, Zahra bin Muhammad sekeluarga, Amran bin Syamsuddin, Munawwarah binti Abdul Sabihi, Sa'ad bin Harun, Datin Sharifah binti Zin, Aziza binti Lebaimat, Rufia Kurdi, Siti Rahmah Ja'far, Farhida Fariyati Abdul Ghafar, Tengku Rozila, Tengku Azman, Zarina Sultan Kasim bin Abdul Rahman, Ibtisham bin Abdul Rahim, Emiliano Raisha binti Muhammad Izzat Nur, Latifah Ismail, Normadiah Mokhtar, Rafi'ah Yahya, Niza Aidil Nasruddin, Arabika Teresa Wibro, Wan Nabihah binti Wan Abdullah, Hamudah binti Hassam, Nazib bin Nazib bin M. Yusuf, Mas Kartina Seman, Muhammad Zaril Idlan, Abu Nasir, Mahani Arsyad. Dan kepada semua yang ada dalam Google Meet itu yang mohon kita doakan mudah bersifat sebanyak 218 orang. Dan sekiranya para jemaah yang hadir pada pagi ini juga sekiranya diuji dengan pelbagai penyakit, diuji dengan masalah, pelbagai masalah, mudah-mudahan Allah permudahkan asbab kita berada di halaqah ilmu bersama untuk membaca kalamullah dan membaca, mengaminkan doa yang akan dibaca oleh Al-Fadhil Ustaz. Jadi tanpa berlengah masa lagi, marilah sama-sama kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Elin Aminin Muhammad Saleh untuk memimpin bacaan Yasin, doa dan seterusnya menyampaikan tazkirah dari Al-Quran dengan segala bangga dan sukacitanya. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, mata dapat buka, dapat bangun, dapat berdiri, berjalan, bersihkan diri, dapat solat, dapat istinja. Ya, saya. Sumaya dah baik. Sumaya apa khabar Ustaz? Oh, Sumaya. Anak saya semalam istilahnya masuk air kat sini. Kalau kat sini istilahnya drip lah. Satu botol yang kecil tu dan kena continue dia punya antibiotik sekejap. Dan pagi ni doktor semalam Hospital Kulai dah buat surat. Pagi ni pukul 7.30 saya kena terus bawa refer ke hospital besar Johor Bahru. Jadi ni habis pukul 8 ni isteri saya dah siap dalam kereta ni. Habis je wabillahi taufik je tu masuk kereta tu berdezup hospital. Mudah-mudahan dipermudahkan segalanya Ustaz, insya-Allah. Okay, insya-Allah. Itulah doakanlah yang kecil tu. Dia ada sikit jangkitan kuman insya-Allah. Jadi itulah syukur pada Allah. Hari ni kita dapat bersama. Saya pun syukur pagi ni dapat sama. Mula-mula jangka sempat tak sempat ni. Sebab nak urus yang 4 orang sekolah tu. Semua dah siap. Saya mandikan semua. Baru live kat sini. Diorang pun siap-siap lah pergi ke sekolah. Itulah hidup ni macam itulah. Kadang diberi sihat, kadang diuji sakit.
Kadang diuji penat, kadang-kadang tenaga kita banyak sampai tak tahu pagi dah boring nak buat apa lagi ni sebab tenaga ada. Kadang-kadang kita dalam keadaan sedih, kadang-kadang kita gembira. Itulah rencah dalam kehidupan. Tapi kalau terus sihat saja nanti kita tak beringat. Terus-terusan sakit bimbang membawa kita kepada putus asa dengan rahmat Allah. Kaya selalu, ada duit selalu, nanti kita lupa nak meminta kepada Allah. Tapi kalau kefakiran selalu, nanti kita menjadikan orang yang merasa sangka buruk dengan Allah. Jadi Allah aturkan bagi kita ni peraturan, aturan-aturan yang cukup indah. Bila kita kenyang, kita syukur. Kemudian ada lapar, kita mengharap pula. Itulah. Jadi kehidupan ni macam tu. Syukur pada Allah. Allah uji kita berperingkat-peringkat. Sikit demi sikit, sikit demi sikit. Jadi kita pun berusaha meningkatkan diri kita, potensi diri kita, syahsiah diri kita secara berperingkat. Hari ini kita akan baca surah Yasin dengan niat dari hati kita, mendoakan orang-orang yang kita doakan. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik. Pada masa yang sama ada yang sakit, ada yang tak sihat. Termasuk anak saya tu. Kita doakan mudah-mudahan diberikan sihat dan sembuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita mengharap. Dialah yang maha menyembuhkan. Kita berdoa dengan penuh pengharapan, pada masa yang sama menjalankan usaha, menjalankan ikhtiar, mengambil asbab tetapi tidak bergantung kepada asbab. Mengambil asbab. Asbabnya apa? Pergi hospital ke, makan obat ke, ada senaman ke, menjaga makan ke, apa sajalah asbab kebaikan kita ambil. Tapi kita yakin yang sembuhkan bukan diet makanan kita. Yang sembuhkan bukan zat makanan kita. Yang sembuhkan kita bukan obat kita. Yang sembuhkan kita bukan hospital kita, doktor kita. Kita ambil asbab dan kita meletakkan kebergantungan kita kepada pencipta kepada semua asbab ini, insya-Allah. Baik. Terus kita kepada surah Yasin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baca sama-sama Ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Akhlisun niyata lillah. Allahumma rzuqna al-ikhlas. Kurniakan kami ikhlas ya Allah ketika kami membacanya, mendengarnya dan mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون
سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا Allah. Pada duha yang penuh dengan bahagia, yang penuh dengan barakah, ketika mana waktu di awal hari, berkatilah kami ya Allah. Terima kasih kami, syukurnya kami, redanya kami dengan setiap nikmat kurnia pemberian yang kau berikan sehingga hari ini kami dapat bersama dalam majlis yang baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami semua yang berada di platform Gema Nur Iman. Kami mohon kepadamu ya Allah, setiap orang yang menggunakan tenaganya, menggunakan wangnya, menggunakan hartanya, menggunakan masanya untuk memastikan kelestarian dan berterusannya aktiviti yang berfaedah dan bermanfaat ini ya Allah. Engkau berkatilah umur mereka, Engkau berkatilah rezeki mereka, Engkau berkatilah masa yang kau berikan kepada mereka, Engkau berkatilah segala amalan mereka, Engkau berkati ahli keluarga mereka, Engkau berkati zuriat keturunan mereka, Engkau berkati segala apa yang mereka laksanakan ya Allah. Perbaikikan akhlak mereka dan syahsiah peribadi mereka ya Allah. Mudah-mudahan dengan pembelajaran, pengetahuan, ilmu yang mereka perolehi dari Gema Nur Iman, memperbaiki ihwal kehidupan mereka. Ilmu yang memandu mereka, ilmu yang memimpin mereka, ilmu yang memberikan pembetulan dalam banyak aspek kehidupan mereka. Dan jadikanlah ya Allah kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga orang-orang yang kami doakan, orang yang sentiasa dalam ingatan hati kami agar mereka diberikan kesembuhan dari sakitnya, keafiatan dari kesusahannya, diberikan syifa daripada penderitaannya ya Allah. Kepada Engkau kami mengharap, kepada Engkau kami meminta, kepada Engkau kami ingin supaya mereka ini diberikan kesembuhan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, salam ceria, pagi yang indah, hati yang lapang, fikiran yang jernih dan bersih, bibir dan lidah yang menyebut nama Allah. Apa lagi yang kita mahukan dalam kehidupan kita bila dapat menyebut nama Allah, alhamdulillah. Bila dapat bersama dengan majlis yang dicintai oleh Allah, alhamdulillah. Bila kita dapat baca Al-Quran, alhamdulillah. Selawat atas Nabi, selawat syifa, selawat tafrijiyah, alhamdulillah. Dapat baca Quran. Ilmu yang kita dapat berkaitan dengan ibadah, peringatan, dan dia jadi satu dorongan penting kepada hati kita. Dorongan penting. Biar huruf-huruf Al-Quran tu lalu pada sendi-sendi kita. Biar huruf-huruf Al-Quran tu berjalan berat dan darah kita.
biar huruf Al-Quran, kalimah-kalimah zikir itu berulang alik masuk dan keluar dalam sedutan nafas kita. Biar kita memerlukan kepada zikir sebenarnya jauh lebih perlu berbanding oksigen. Tapi oleh kerana kita hidup dengan kajian zahir mata, kita pakai oksigen, jadi kita rasakan kita sangat memerlukan oksigen. Padahal hakikatnya kita memerlukan kepada zikrullah jauh lebih perlu berbanding kita memerlukan kepada oksigen. Hanya saja perkara itu dapat difaham, dapat dicapai pengetahuannya apabila kita menghayati dan mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kerohanian dan kejiwaan. Apapun, syukur pada Allah. Nikmat yang Allah beri pada pagi ini, Alhamdulillah. Jangan jemu sebut Alhamdulillah. Jangan rasa penat sebut Alhamdulillah. Jangan pernah rasa bosan menyebut Alhamdulillah. Biar Allah tambahkan lagi lazat pada setiap kali kita menyebut kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, hari ini kita nak lihat sedikit pada Al-Quran dan terus kita ceritakan berkaitan dengan ayat Al-Quran. Berkaitan dengan ayat Al-Quran tapi menjurus kepada korban. Menjurus kepada korban. Kita tengok surah Yasin juga. Tapi ke depan sikit, muka surat 449. 49 di bahagian bawah sekali. Doa Nabi Ibrahim ketika berada di Palestin. Palestin. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang disebut doanya oleh Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah untukku zuriat, anak dari kalangan orang yang soleh. Dekat sini Nabi Ibrahim tidak semata-mata minta anak. Nabi Ibrahim belum ada anak masa tu kan. Ketika Iraq, ketika dicampak masuk dalam unggun api di kawasan lebih kepada di bahagian Iraq sana tempatnya dulu. Kemudian Allah perintahkan supaya hijrah. Lepas daripada itu menuju Nabi Ibrahim ingin sangat mendapat seorang anak untuk meneruskan dakwah kenabian dan kerasulan Nabi Ibrahim tu. Jadi dia tak minta anak saja tapi minta terus anak yang apa? Anak yang soleh. Lalu dengan permohonan Nabi Ibrahim ini Allah perkenankan fabasyarnahu, maka selepas itu kami berikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bighulamin halim, iaitu dengan Nabi Ibrahim itu mendapat seorang ghulam, seorang budak, maknanya seorang anak, halim. Halim maknanya orang yang lemah lembut, yang santun, yang kita sebut orang yang santun, yang lembut, yang sopan, kita sebut dengan kalimah halim. Pernah dengar orang nama Halim ataupun orang nama Halimah? Ada nama Halimah sini? Kalau ada, tahniah lah. Orangnya santun, insya-Allah. Orangnya lembut. Biasa gitu. Saya dulu ada satu guru, nama dia Ustazah Halimah. Lembut orangnya. Sabar, tabah, santun orangnya. Dia mengajar di sekolah rendah masa saya sekolah. Sampai sekarang dia masih mengajar di sekolah yang sama. Nama dia Halimah. Baik Nabi Ismail adalah sifatnya halim, lemah lembut. Falamma, maka ketika mana balagha ma'ahu sa'ya, bila dia sampai kepada umur dia boleh sama-sama buat kerja dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Qala, maka ketika itu Nabi Ibrahim berkata. Nabi Ibrahim ni masa tu dia didik anak dia tau. Baginda Nabi Ibrahim, beliau dah didik anak dia tentang bahawa ayah kamu ni seorang rasul, ayah kamu ni seorang nabi, ayah kamu ni adalah mendapat wahyu dari Allah. Dia didik anak dia lah. Macam mana nabi-nabi yang lain juga mendidik anak mereka, Nabi Ibrahim tak terkecuali mendidik anak juga. Jadi satu hari Nabi Ibrahim bermimpi.
Dia dah didik anak dia, Nabi Ismail ni. Betapa mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Jadi dah didik-didik, tiba-tiba Nabi Ibrahim mimpi dia sembelih anak dia. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara, sesungguhnya aku, iaitu ayahnya lah Nabi Ibrahim, aku melihat di dalam tidurku, maknanya dalam mimpiku, anni azbahuka. Ayah nampak masa dalam tidur, ayah mimpi, ayah sembelih awak. Fanzur, maka lihatlah apa pandangan awak tentang mimpi ayah ni. Tadi anaknya dah terdidik kan? Anak dia dah terdidik dengan didikan apa? Betapa ayah aku adalah seorang Nabi. Ayah aku adalah seorang Rasul. Kedua, ayahku menerima wahyu dari Allah. Ketiga, kalau ayah aku bermimpi sesuatu, maka itu adalah wahyu yang benar dari Allah. Siapa yang didik Nabi Ismail? Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim didik ni perkara berkaitan apa? Berkaitan akidah lah. Percaya kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Percaya kepada perkara gaib dan juga percaya kepada Allah. Lalu Nabi Ismail ni masa tu umur dia, umur yang boleh buat sama-sama kerja dengan bapa. Dekat situ dia tak sebutlah umur dia berapa dalam ayat Quran tu. Tapi umur sekitar macam tu. Biasa budak umur berapa? Kita boleh macam angkat batu dengan dia, susun, angkat-angkat, punggah barang. Umur berapa? 13 tahun. 13, 12, 11. Lebih kurang macam tu lah. Boleh buat kerja-kerja dengan kita sama-sama. Susun kotak, alih barang, hulur batu, hulur beg, punggah, susun. Umur 8 tahun dah boleh. Umur 9 tahun, sekitar macam itulah. Jadi bila dia dah beritahu kepada anak dia begitu, apa kata anak dia Nabi Ismail? Ya abati. Dia berkata, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Buatlah sahaja apa yang ayah diperintahkan. Dia tak cakap tau, ayah buat sajalah apa yang ayah telah mimpikan. Dia tak cakap mimpi. Tu'mar ni daripada perkataan amara. Amara maknanya perintah. Yu'mar maknanya diperintah. Tu'mar, engkau diperintahkan. Ayah buat sajalah apa yang ayah diperintahkan. Dia tak kata, ayah buat sajalah apa yang ayah mimpi tu. Maknanya Nabi Ismail, dia dah ada i'tiqad, keyakinan dan kepercayaan bahawa apa-apa yang dimimpikan oleh bapaknya, itu adalah wahyu. Dia adalah wahyu dari Allah. Bukan mimpi saja-saja, bukan mimpi kosong. Jadi terus dia jawab dengan kepercayaan. Bukan jawab, ayah buat je lah apa yang ayah dah mimpi tu. Maknanya dalam hati tak confident bahawa mimpi tu sekadar mimpi atau apa. Tapi jawab dengan confident seorang anak. Dia kata apa? Wahai ayahku, buat sahajalah apa yang ayah telah diperintahkan. Ayah diperintahkan. Maknanya otomatik Nabi Ismail tahu itu adalah perintah Allah. Dahsyatnya Nabi Ismail. Lalu kata Nabi Ismail, satajiduni, engkau, ayah akan mendapati diri saya ini, insya-Allah. Jika Allah menghendaki, saya akan masuk di kalangan orang-orang yang sabar. Satajiduni minas sabirin. Ayah akan dapati saya di kalangan orang-orang yang sabar. Insya-Allah. Tengok yang sebut perkataan insya-Allah dalam Al-Quran. Minggu depan. Ready je lah. Ready je lah. Siapakah dialognya yang pernah menyebut kalimah insya-Allah directly di dalam Al-Quran? Jawapan dia apa? Nabi Ismail. Yeay, 10 markah. Contohnya. Baik Daripada sini, kita nak belajar sikit perkara yang berkaitan dengan sembelihan. Sebab dia dah suruh ayah dia apa? Teruskan perintah Allah untuk menyembelih dirinya sendiri. Maka kita sambung sikit cerita kita pada minggu yang lalu. Syarat ibadah korban. Apa syarat dia?
Kita tengok sikit apa yang kita boleh belajar. Syarat sah korban, yang pertama sekali, orang yang buat korban tu mesti agamanya Islam. Yang buat korban tu. Maka tidak sah korban yang dilakukan oleh orang kafir. Dengan catatan kalau ada, saya ada kawan, contoh saja, contoh cerita. Dia tu tidak beragama Islam. Cuma dia tengok, macam best lah ramai-ramai buat korban. Boleh tak dia selip nama dia seorang? Kita buat ibadah korban. Saya bawa ada lembu 1 ekor, ada 6 nama. Saya, adik saya, abang saya, kakak saya, sepupu saya, ada 6. Ada 1 lagi kosong. Kawan saya tu, dia nak masuk. Nama dia Lee Chong Woi. Contoh saja, nama tak ada kaitan dengan yang hidup dan yang mati. Nama dia apa? Tukarlah. Lee Chong Kak. Nama dia Lee Chong Kak. Jadi Lee Chong Kak ni dia cakap dengan saya, dia kata aku nak masuk tu bahagian korban. Dia nak masuk bahagian yang nombor 7 tu. Baik. Kalau dia nak masuk, kita tanyalah, engkau nak masuk ni untuk apa? Dia kata aku nak masuk ni cuma nak rasa daging saja. Oh, kalau cuma nak rasa daging, tak apa, boleh. Boleh. Sebab 6 tu ibadah korban. Yang 1 bukan ibadah. Yang 1 cuma 1 bahagian orang nak sembelih korban. Orang nak sembelih binatang, nak makan daging. Kalau tujuan dia cuma dia bayar 1 bahagian 800, 900 ringgit tu cuma nak makan daging, boleh saja. Tapi yang tak sah, kalau dia kata, aku pun nak buat ibadah korban jugalah. Dengan catatan dia pun nak niat ibadah korban lah. Oh, yang tu tak boleh lah, tak sah lah. Tak sah lah. Tapi Lee Chong Kak ni, dia toke besar. Dia toke besar. Oh, dia toke besar. Dia cakap dengan saya, dia kata, engkau nak buat korban nak buat korban. Ginilah, aku ni ada kandang, ada ladang lembu. Aku nak bagi engkau 1 ekor lembu. Saya cakap, kau nak bagi aku nak buat apa? Kau nak jual dengan aku ke? Tak, okeylah aku jual dengan kau, kata dia. Aku ni syarat member sajalah. Engkau nak korban berapa orang? Dia tanya saya. Aku nak korban 7 orang, aku dengan sepupu adik-beradik aku ni. Aku jual dengan kau, harga RM7 buat syarat je. RM7? RM7. Tapi seekor je, dia kata. Kalau lain kau kena bayar macam biasa. Boleh lah. Saya pun masa tu pegang seluk kocek atas ni, ada pula RM7. Bayar RM7. Dapat. Lembu tu lembu dia. Sekarang nak buat korbannya saya. Lembu dari dia. Boleh tak? Okey, lihat. Sekiranya, nampak cerita dia. Sekiranya haiwan korban tu datang daripada seorang kafir. Tu, Lee Chong Kak tadi tu. Nama samaran. Bukan utama. Bukan orang betul. Dan dia telah memilikkannya kepada seorang Muslim. Dia dah memilikkan kepada saya. Sama ada dia jual ke, dia beri ke, dah jadi milik saya. Dan si Muslim melakukan korban dengan binatang itu. Saya 7 orang sepupu dengan adik-beradik buat korban dengan lembu yang kami perolehi dari Lee Chong Kak. Maka hukumnya apa? Salah. Sebab ibadah kita, ibadah korban kita. Lembu dari mana tu cerita lain. Dia dah memilikkan pada kita. Sama ada dia jual pada kita ke, ataupun dia beri pada kita ke, ataupun dia nak sedekah sumbang pada kita ke, dia dah memilikkan pada kita, selesai. Okey, baik. Seterusnya, yang ini tak ada kaitan sangat dengan kita. Ada orang dia nak keluarkan zakat, dia nak bayar zakat. Jadi masa dapat zakat tu, zakat yang dia kena keluarkan tu lebih kurang RM6,000. Lepas tu dia pergi beli binatang korban guna duit RM6,000 tu. Lepas tu dia ingatkan bila dia dah keluar buat korban, lepas tu dia dah sedekah daging-daging semua, maknanya dia kata, dia ingat zakat dah selesai. Maka orang yang buat macam tu, pengeluaran zakatnya tu tidak sah, belum selesai lagi, tapi korban yang dia buat tu sah. Maknanya tetap dia kena keluarkan
6,000 yang lain sebagai pembayaran zakat. Tak apalah, yang ini orang kita jarang lah sampai buat macam ni. Biasa kalau yang bayar zakat, dia bayar zakat. Kemudian dia nak buat korban, dia buat korban. Baik, ini. Yang ini ada kaitan dengan kita sikit. Cara pelaksanaan korban, saya dah sebut hari itu, terbahagi kepada 2 cara. Satu nama dia ialah 2 jenis. Jenis pelaksanaan korban. Terbahagi kepada 2 jenis. Jenis pertama nama dia korban peribadi. Korban apa? Peribadi. Korban peribadi tu yang macam mana? Yang kita buat bahagi 7 bahagian tu. Kalau unta, berapa nama pengkorban boleh? Kalau unta, maksimum 7. Tapi kalau 6 orang boleh? Boleh. 5 orang boleh? Boleh. Sama macam lembu juga. Lembu berapa nama pengkorban? Maksimum 7. 6 orang boleh? Boleh. 5 orang boleh? Boleh. Tak mesti tunggu sampai 7. Ada orang dia uruh-uruh, dia kata, tak cukup lagi ni. Baru 3 orang. Boleh lagi 4 orang. Memang boleh 4 orang. Tapi 3 orang nama pengkorban boleh jalan tak? Boleh. Jadi 3 orang pun dah cukup. Sebenarnya bukan tak cukup orang. Tak cukup duit. Tak cukup duit tu sebenarnya. Lembu 7,000. Seorang 1,000. Nak cukupkan tu. Tapi 3 orang sebenarnya pun boleh. Jadi lembu 7. Kalau kambing, 1 orang. 1 nama lah. 1 pengkorban. Kalau ayam, ayam berapa? Dia punya. Tak boleh. Dia kata ayam potong 12 Ustaz. Ayam potong 12. Sian ayam. Ayam tak boleh. Ayam bukan termasuk haiwan yang korban. Itu namanya korban peribadi. Korban peribadi ni bagus buat kat mana? Rumah. Sebenarnya korban ni asalnya buat kat rumah kita sendiri. Tumpahkan darah kat situ. Sunatnya pengkorban sembelih sendiri. Sunatnya pengkorban agih sendiri daging korban. Dan keputusan pembahagian daging pun sebenarnya terserah kepada pengkorban. Dia yang tentukan nak bagi pada siapa, berapa banyak dan sebagainya. Itu cerita asal korban peribadi. Cara pelaksanaan kedua nama dia korban baitul mal. Ni yang nak masuk cerita ni. Nampak tu atas tu. Boleh menggunakan duit baitul mal tu. Maknanya pihak baitul mal dia bila ada lebihan duit daripada keperluan untuk agihan orang miskin dan sebagainya, maka baitul mal dia boleh keluarkan bajet. Contohnya dia bagi Gema Nur Iman ada masjid, contohnya Masjid Gema Nur Iman. Ni contoh saja. Dia pun hubungi Masjid Gema Nur Iman, dia kata, Puan Hajah, Tuan Haji mengurusi baitul mal akan hantar 1 ekor lembu. 1 ekor lembu nanti sana ya. Ni korban baitul mal. Bila korban baitul mal, maknanya buat dekat mana? Nanti buat dekat tempat di mana orang Islam berkumpul melaksanakan solat hari raya Idul Adha. Jadi korban ni atas nama siapa? 7 nama? Tak. 5 nama? Tak. 4 nama? Tak. Habis atas nama siapa? Atas nama sekalian umat Islam. Muslimin dan muslimat. Umat Nabi Muhammad. Itu nama dia korban baitul mal. Jadi Rasulullah pernah buat korban baitul mal ni. Kambing atas nama Nabi Muhammad dan seluruh umat Islam yang tak dapat menyembelih. Macam tu cara dia. Baik. Kita ni sadar-sadar celik matanya nampak buat korban dah buat kat masjid. Sebenarnya kita kena tahu asal cerita korban peribadi buat dekat rumah. Saya bukan suruh buat dekat rumah. Jangan salah faham. Orang Jawa sebut don't get me wrong. Please. Jangan salah faham. Kalau memang rumah kita kawasan kampung boleh buat tu cerita lain. Tapi kalau kawasan kita kawasan taman, rumah apartmen,
dan sebagainya. Memanglah kita tak dapat nak buat. Angkat lembu kita naik lift. Sian lembu kita. Jadi maksudnya kita nak tahu cerita. Supaya kita tahu sebenarnya korban peribadi yang kita buat kat masjid apa semua, asal tanggungjawabnya kita. Sebenarnya yang kena bungkus-bungkus agih-agihkan daging, kerja kita. Nak tahu asal cerita. Sebenarnya kerja sembelih-sembelih tu kerja kita. Kalau kita tak pandai, upah orang. Kalau upah orang, kita berkadar diri juga. Sebenarnya kos upah berapa pula sembelihan tu, berapa ringgit. Contohnya, sebab kita tak boleh beri upah kepada tukang sembelih, tukang-tukang yang lapah tu dari binatang korban. Maknanya kita nak kena ada bajet duit kita sendiri. Kalau kita rasa ada ambil tanggungjawab lah. Jadi bila kita sedar tu, patutnya rumah kita yang kotor-kotor dengan darah apa semua. Tapi rupanya kita dah kotorkan di tempat yang lain. Maknanya kita ambil tanggungjawab. Patutnya kebersihan kawasan ni kerja aku. Patutnya aku buat kat rumah aku sendiri. Macam tu lah, benda-benda macam tu jadi masuk dalam pertimbangan diri kita. Faham? Ada sebahagian orang, dia buat korban, dia ingat dia dah bayar RM800-900, datang pukul 3 petang, cekak-cekak pinggang, ulur-ulur, tunjuk-tunjuk, mana saya punya daging? Saya dah korban. Ada tak orang buat gitu? Saya dah keluar duit, saya dah bayar. Mana daging korban saya? Amboi, awak sebenarnya sebenarnya korban peribadi tu bukan buat kat masjid, asal cerita dia. Cerita asalnya buat dekat mana? Dekat rumah, sembelih sendiri. Nanti kalau kita buat kat rumah, kambing 1,200, nanti baru kita tahu. Oh, nak permit perjalanan bawa kambing sampai ke rumah, berapa bayar permit? Permit untuk sembelihan daging binatang korban, berapa ringgit kena bayar? Tukang berapa pula? Nanti orang datang dan sebagainya, sediakan makan minum, berapa lagi? Lepas tu nak bersihkan lagi apa semua. Bila kita tahu kos sebenar kalau kita buat korban kat rumah, akhirnya bila kita nak buat korban peribadi di masjid, di padang masjid, di kawasan masjid, maka ketika itu kita akan jadi orang yang lebih santun, lebih halim. Yang tadi tu, halim, sifatnya santun, berhemah ketika kita berurusan untuk korban. Kalau orang yang tahu tanggungjawab asal, lain. Satu bahagian lembu katalah 900. Dia tahu sebenarnya 900 pun sebenarnya bukan harga lembu saja. Kalau lembu harga 800, lebih tu 100. Macam-macam benda. Nak beli plastik, nak beli ini. Kalau dia pernah menguruskan lah. Dan kalau dia bayangkan, kalaulah satu ekor kambing aku beli sendiri, bawa balik rumah sembelih sendiri, mesti kos dia jauh lebih banyak daripada itu. Jadi dengan sebab dia ada pertimbangan hukum dan pertimbangan berkaitan dengan ilmu, maka dia akan berurusan dengan korban dengan cara yang baiklah ketika kita berurusan. Baik, sekarang ni saya nak cerita yang nombor 2, korban Baitul Mal. Apa cerita dia? Tengok kat sini. Boleh menggunakan duit Baitul Mal untuk dibeli haiwan korban dan disembelih bagi pihak kaum muslimin. Boleh atas nama kaum muslimin. Dengan syarat ada keluasan pada simpanan duit Baitul Mal. Yang penting Baitul Mal dia tahulah. Kalau memang ada lebihan, tak terjejas bantuan-bantuan yang sepatutnya kepada orang memerlukan, boleh. Okey. Menaja haiwan korban untuk orang lain perlulah dapat izinannya. Siapa nak sponsor? Mak. Cakap dengan anak kita, nak, engkau kalau nak buat korban untuk nama mak, jangan diam-diam, jangan senyap-senyap. Kalau engkau nak taja haiwan korban untuk nama orang lain, perlulah engkau beritahu dulu mak. Kemudian, pihak masjid tak boleh gunakan wang masjid untuk beli binatang korban, lepas tu dia niatkan untuk nama ahli qaryah. Tak boleh lah. Itu dah jadi dah bercampur dah cerita dia. Pakai masjid tapi atas nama ahli penduduk kampung. Maknanya dia ambil 7 nama orang kat situ ahli qaryah. Jangan. Baik. Sekarang ni jika korban dikeluarkan menggunakan wang syarikat. Ada satu syarikat, contohnya dia punya pemilik dia 3 orang. Rakan kongsi. Contohnya dia 3-3 Muslim.
Contohnya, kalau tiga-tiga Muslim. Kalau tiga-tiga Muslim mesti mendapat keinginan dari pemilik wang. Ataupun kita sebut sebagai raku. Tiga-tiga mesti setuju. Habis kalau dua je nak buat korban. Satu tak nak gunakan wang syariah. Dua nak. Jika sebahagian rakan kongsi tak izinkan, lagi dua orang nak, maka korban itu dikira sah bagi pihak yang mahu terlibat. Dan bahagiannya sahaja yang akan ditolak dari wang syarikat. Jadi akan ambil bahagian portion daripada individu pemilik syarikat nombor satu dengan nombor dua yang setuju. Tolak duit dia saja. Yang nombor tiga jangan dikacau lah. Sebab dia kena persetujuan dia. Tak boleh mentang-mentang duit syarikat kita main ambil je semua. Tak boleh. Kena ada persetujuan. Pemilik dia ada 3 orang sebagai contoh. Ini kalau tiga-tiganya orang Islam. Itu syarat dia. Islamnya pihak terlibat. Tapi kalau syarikat tu dia bukan syarikat orang Islam. Li Chong Kak. Satu. Yang kedua, Li Chong Sam. Contoh nama dia. Syarikat tu dimiliki oleh 2 orang. Satu nama dia Li Chong Kak. Yang kedua nama dia Li Chong Sam. Okey, macam mana ni? Dia ada pekerja. Pakistan 7 orang, Bangladesh 7 orang. Dia nak taja ibadah korban, binatang korban. Kalau dia nak taja tak ada masalah. Tapi dia serahkanlah nanti, dia milikkanlah kepada individu pekerja dia yang Islam tu. Sebab yang niat korban nanti ni korban peribadi ni. Yang niat korban tu orang Islam yang 7 Pakistan, 7 Bangladesh tadi tu. Contoh saja. Contoh saja. Contohnya kat bawah. Namun jika sebuah syarikat tu dia nak menaja haiwan korban. Dia nak taja haiwan korban kepada seseorang individu. Contohnya tadi Pakistan, Bangladesh tadilah. Contohlah. Iaitu cara dia serahkan wang. Dia bagi duit. Dia kata ni 10,000 beli 2 lembu. Atau dia sendiri belikan lembu tu, dia serahkan binatang kepadanya pada Pakistan, Bangladesh. Jadi dan disembelih sebagai korban atas nama individu tersebut. Atas nama 7 Pakistan, 7 Bangladesh tadi tu punya ibadah korban. Maka ketika ini tak payahlah syarat Islamnya pemilik syarikat berkenaan. Sebab dia bukan sembelihan directly pakai duit syarikat. Bukan kerana pakai duit syarikat tu. Tapi dia telah serahkan, milikkan kepada orang individu yang Muslim dan ibadah korbannya ibadah orang Islam. Itu catatan. Baik. Yang kedua, antara syarat sah korban yang kita kena tahu ialah, syarat kedua ialah mesti niat. Kata pengarang, korban tu kan satu ibadah. Dan ibadah korban ni lebih afdal dari sedekah sunat. Maka oleh kerana korban itu ibadah, maka disyaratkan mesti ada niat. Macam mana nak niat? Niatlah. Aku berniat, aku berqasad binatang ini sebagai korban. Sebagai ibadah korban. Lillahi ta'ala. Atau masa kita nak serahkan binatang, aku serahkan dalam hati. Aku serahkan binatang ini untuk ibadah korban. Lillahi ta'ala. Boleh? Lintas dalam hati. Kalau kita sembelih sendiri, sahaja aku sembelih binatang ini sebagai ibadah korban lillahi ta'ala. Atau seumpamanya. Niat nak sembelih, niat nak berkorban. Jadi, inilah kata penulis, antara sebab tidak sahnya korban bila kita buat bagi pihak orang lain tanpa izinnya. Kita letak je nama mak lah, nama ayah lah, diam-diam letak nama adik-beradik lah, letak nama anak lah, letak nama tok lah. Kita tak sah ibadah korban tu sebab dia buat bagi pihak orang lain tanpa izin orang tu. Dia tak bagi tahu kat orang tu. Orang tu pun tak tahu menahu ada orang buat korban. Dia tak tahu yang dia tu ada buat korban. Kerana kata penulis, pada ketika itu tidak ada niat daripada penama. Pengkorban tu nama dia ada kat situ. Tapi dia tak ada niat pun nak buat korban. Dia tidak berniat ketika mana melaksanakan ibadah korban. Sayanglah. Jadi bila kita telefon dia, bila kita hubungi dia, bila kita jumpa cakap dengan dia yang kita nak masukkan nama dia,
maka dia kata setuju, izin dia, itu mewakili niat dia lah. Izin daripada seseorang tu mewakili niat dia. Sebab dia dah tahu dan dia niatkan tu. Kalau dah mati, dia meninggalkan wasiat. Wasiat daripada si mati tu mewakili izin dia lah. Maknanya dia dah niat. Sebelum meninggal tu dia ingat dia nak buat. Dia dah buat wasiat. Dah tinggalkan pesan supaya buatkan korban. Itu dah mewakili dia punya niat. Contohnya gitu. Kemudian, apabila seseorang dia mewakafkan hartanya dan dia syaratkan sebahagian hasil wakaf itu digunakan untuk korban, maka wakafnya dikira sah dan wajib pelaksanaan korban dibuat dari hasil wakaf tadi. Kaedah ini sah berlaku walaupun setelah kematian pewakaf. Ni tak apalah, ini cerita kalau ada orang mewakafkan sesuatu dan disyaratkan dalam wakaf tu mesti ada laksanakan ibadah korban. Dilaksanakan saja. Baik, sekarang masa bila nak niat? Kena niat dah tahu. Kena niat kita dah tahu. Macam mana niat dah tahu tadi. Sahaja aku menyerahkan binatang korban ini untuk pelaksanaan ibadah korban lillahi ta'ala. Sahaja aku menyembelih binatang ini untuk ibadah korban lillahi ta'ala. Dah tahu dah. Tu cara dia. Lintas je dalam hati. Tak masalah. Bukan benda susah sangat pun. Yang penting buat. Sekarang bila nak buat tu? Bila nak buat? Peserta korban ataupun pengkorban perlu tahu bilakah waktu niat bagi ibadah korban. Waktu niatnya adalah salah satu daripada keadaan kat bawah ni. Salah satu daripadanya kira okey. Salah satu. Salah satu. Yang pertama, dia ada dua cara, tapi dua ni ada pecahan-pecahan. Yang pertama tengok sini, peserta sendiri niat. Untuk pagi ni kita belajar yang ni, peserta sendiri niat. Dia ada lagi satu, yang kedua, wakil yang melakukan niat. Kita wakilkan pada orang, dia niatkan bagi pihak kita. Kita serahkan perwakilan tu, nanti dia niatkan ketika sembelihan nak dilaksanakan. Yang wakil ni kita belajar hari Rabu nanti. Sebab saya nak terus ke hospital. Yang ini, yang kita belajar hari ni, pagi ni, kita niat sendiri. Peserta sendiri niat. Peserta tu maknanya kita lah. Kalau kita buat korban, kita niat lah. Bila nak niat ni? Ni buat ngurus sana, bayar sini, transfer sana. Bila nak niatnya tu? Dia bukan semua yang ni kita kena niat waktunya, tak. Salah satu daripadanya, okey. Baik. Yang pertama, bila? Ketika kita mula mengasingkan haiwan dari haiwan-haiwan milik kita di kandang. Maknanya contohnya kalau ada tempat tu dah turun beberapa ekor kambing ataupun dekat kandang dah ada beberapa lembu atau kambing, ketika mana kita nampak kambing, itu saya punya tu, yang warna coklat tu. Yang warna coklat tu bawa ke depan. Ketika dah asingkan haiwan tu untuk dibawa tu, masa tu kita niat. Haiwan yang aku asingkan ini, haiwan yang sedang diasingkan ini, niatnya untuk korban tadi. Itulah, sahaja aku berniat untuk melaksanakan korban tu tadi tu, masa tu. Masa asingkan haiwan tu. Ini cara yang waktu yang pertama yang boleh kita niat ibadah korban. Itu yang pertama. Waktu yang kedua, boleh pilih. Ni bukan semua kita kena buat ni, bukan. Salah satu daripadanya. Salah satu. Yang kedua, ketika kita serahkan haiwan korban kepada pihak pengurusan atau kepada tukang sembelih. Contohnya, okey, lembu ketiga. Yang pertama, Abdul Wahab. Yang kedua ada, sini ke depan, Abdul Wahid. Yang ketiga, Abdul Wahub. Yang keempat, Rashidah. Kelima, Faridah. Keenam, Kasidah. Lepas dah ada panggil tu, masa datang tu, ini awak punya lembu nombor 3. Masa tu, tukang sembelih pun datang. Bila dia datang kat situ,
kita pun serahkan lembu yang ketiga ni kepada dia untuk dia sembelih. Masa tu kita lintas niat dalam hati pun boleh. Masa tu pun boleh. Yang ketiga, ketika dia menyembelih haiwan korban. Contohnya saya buat korban, saya sendiri sembelih. Masa saya nak sembelih tu saya niat. Masa saya nak sembelih tu saya niat. Ketika saya nak sembelih sendiri, kalau saya sembelih sendiri. Atau ketika haiwan korban tu dah nak disembelih. Kalau kita wakilkan pada orang. Saya tak pandailah sembelih lembu. Saya pun panggil, tuan, saya wakilkan tuan ni untuk sembelihan ni. Ketika tukang sembelih tu dah nak sembelih tu, masa tu kita niat. Itu kalau disembelih oleh wakil. Bukan saya sembelih, orang lain sembelih. Kita wakilkan kepada dia untuk dia laksanakan sembelihan binatang tersebut. Itu waktu yang keempat. Boleh Senang ke susah? Senang lah. Bukannya pening sangat masa tu. Tak ada masalah. Baik Ini ketika bernazar. Ni kalau cerita bernazar lah. Ketika orang tu bernazar menentukan secara khusus haiwan miliknya akan dikorbankan. Masa tu dia niat. Yang ini kita tak ada nazar. Sekarang ini fatwa Timur Tengah. Ketika bila kita boleh korban tu, boleh niat korban, lintaskan niat ketika pembelian voucher korban dan diserahkan kepada pihak pengurusan. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Yang pertama saya wakilkan RM900 ni saya buat bayaran dan saya wakilkan kepada Tuan Haji pertama untuk pembelian binatang korban. Pak Haji tu yang belikan, bukan saya. Yang kedua, saya wakilkan kepada Tuan Haji untuk penyembelihan daging korban. Nombor dua, tadi wakilkan apa? Beli binatang korban. Itu nama dia taukil. Kita wakilkan pada dia. Dia yang pergi beli. Duit kita tu. Dia yang beli. Jadi kita dah berserah pada wakil pada dia, dia beli. Yang kedua, saya wakilkan kepada dia apa? Sembelihan korban tu. Dah wakilkan pada dia. Yang ketiga, niat. Niat, saya niat sendiri. Masa saya pembelian voucher korban tu, maknanya pembayaran korban tu, masa saya serahkan tu, saya niat dalam hati melaksanakan ibadah korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara yang boleh kita buat ketika mana kita mengurus tentang korban. Besok hari Rabu kita akan tengok macam mana wakil yang melakukan niat. Saya wakilkan kepada dia tiga-tiga terus. Saya wakilkan kepada Tuan Haji beli binatang korban. Ni siapa yang korban Kemboja lah, korban Pakistan lah, korban India lah, korban Kashmir lah, korban Yaman lah. Saya Tuan, saya wakilkan kepada Tuan untuk pembelian binatang korban di Kemboja. Saya wakilkan kepada Tuan untuk penyembelihan binatang korban di Kemboja. Dan saya wakilkan kepada Tuan untuk niatkan ibadah korban saya di sana. Contohlah. Ini nanti hari Rabu kita cerita sebab siapa nak buat korban apa semua. Sebab tu kita dalam nak hati-hati jangan kita berurusan dengan scammer yang buat macam-macam paket korban, entah korban ataupun duit kita yang terkorban. Pada masa yang sama kita nak orang tu amanah, pada masa yang sama faqih. Faqih tu maknanya dia tahulah hukum hakam. Ada orang amanah tapi dia tak faqih. Akhirnya kita punya korban tu kita sedekah semua tapi dia bagi bukan semua kepada fakir miskin. Kita tak dapat pahala. Panjang ceritanya. Nanti insya-Allah saya lanjutkan pada hari Rabu. Orang Jawa sebut stay tune. Nanti ada manfaat, mudah-mudahan dapat sikit. Dia kena sikit-sikit belajar dulu. Step by step, faham sikit-sikit. Ujungnya nanti nak dekat lagi seminggu nak korban nanti baru kita macam cerita dia. Wallahu alam bisawab. Sekian dahulu. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Allah tambah ilmu kefahaman. Biar semua ibadah orang yang berada di Gema Nur Iman ni mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kita ibadah dengan yakin, dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan dan serahkan semula kepada pengacara majlis. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Elin Aminin yang bersama kita pada pagi ini.
untuk memimpin bacaan Yasin, doa serta tazkirah. Dan mudah-mudahan Allah perkenankan segala doa dan asbab kita baca Quran dan doa kepada yang diuji, mudah-mudahan diberi kesembuhan. Dan juga kita doakan kepada anak Ustaz Sumaya, dia mudahkan segala urusan untuk penyembuhannya, dan urusan Ustaz juga dipermudahkan. Terima kasih atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan untuk soalan-soalan yang diajukan dan sebagainya, kita jumpa nanti pada hari Rabu nanti. Hari ini Ustaz ada urusan yang lebih penting untuk anak Ustaz, untuk urusan di hospital pada pagi ini. Isteri Ustaz pun dah sedia menunggu untuk bergerak ke hospital. Mudah-mudahan dipermudahkan segalanya. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang telah pun memilih berada di Google Meet Gubernur Iman pada pagi ini. Mudah-mudahan semuanya kita dihiasi dengan ketakwaan, rahmat dan nikmat yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah ringankan langkah kita dalam kebaikan insya-Allah. Dan juga kita mudah-mudahan Allah permudahkan juga semua urusan kita pada hari ini insya-Allah. Dan sebagai penutup kuliah, dipersilakan Ustaz untuk memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-As. Dan sebelum itu diumumkan kuliah kita sekejap lagi pukul 8.15 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Rushdi bin Ramli Al-Jauhari, iaitu belajar tentang biografi agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sudahi kuliah kita dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih.